Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Terima kasih pada undangan pagi-pagi ni. Saya pun tak tahu majlis apa. Tengok rupanya Muslimat pagi ni. Tahu kuliah duha saja. Saya boleh tengok masa 8:30-9. Biasanya tempat saya pergi dia kata 8:30-9 tu kita sampai dulu. Lepas tu kita duduk 9:30 baru orang sampai. Jadi saya pun bawa kereta slow tadi. Sampai depan tengok, ada 2-3 orang, okey lah. Masuk dalam, tiket dah habis penuh punya. Alhamdulillah. Sebenarnya pertamanya terima kasih kerana di hujung-hujung usia tua ni orang panggil duduk, tak kira lah di mana. Pagi tadi di masjid, pagi ni di surau. Dulu muda-muda pun siang malam orang ajak keluar. Bukan time tua saja. Tapi dulu orang ajak pergi main snooker. Orang ajak pergi tengok wayang. Orang ajak pergi tengok konsert lain. Dah tua ni orang ajak datang surau. Orang ajak pergi kenduri tahlil. Dia beza dah tu. Orang ajak pergi melawat orang mati. Dah beza dah tu. Dia dah tua. Jadi bagus, alhamdulillah pagi ni Allah beri ruang untuk kita duduk. Kemudian pula tu ada pula hadiah disediakan ni. Ni nak buat perlombaan apa kita hari ni. Saya pun tak pernah buat ni. Zaman gembira dulu buatlah. Dalam macam ni tak pernah buat ni. Zaman gembira dulu siapa boleh ketuk ketampi 20 kali dalam masa 5 minit dapat hadiah. Tu dulu-dululah nak gembira. Hari ni kita tengok apa-apa yang kita boleh. Lepas tu kalau saya teringat nak tanya apa-apa, kalau tuan-tuan ingat apa yang saya sebut tu, lepas tu nanti tuan-tuan pun puan-puan semua jawab, dapat hadiah macam-macam ni. Ni ayah ni. Saya pun tak tahu ni buat goreng ke buat makan tak tahu ni. Nak buat makan besar sangat, nak buat goreng kecil sangat. Kalau buat tampal kat dinding kot ni. Baik. InsyaAllah alhamdulillah hari ni mungkin puan-puan ada yang tak kenal saya ni. Tahu-tahu gitu je. Pagi tadi pun tu imam tu nak kenalkan saya, dia pun kata nama pun tak tahu dia. Orang sebut Bok Lokman je, dia kata saya nama dia, saya tak tahu. Dia kata ayalah. Memang orang-orang yang tak betul dalam hidup dia ni selalu nama dia pun tak betul. Dia buat banyak benda-benda tak betul, dia nama dia sendiri tak betul. Nama Bob ni orang putih, nama orang putih Bob ni. Biasa kalau jumpa Bob ni seluar pendek. Dia pakai kasut jogging, stokin. Dia pakai t-shirt, muka dia handsome, orang nama Bob tu lah. Yang saya Bob ni bukan orang itu, bukan orang putih. Bob ni masa saya sekolah di Kuala Lumpur, masa tingkatan 6, saya habis sekolah Arab tingkatan 5, masuk tingkatan 6, sekolah di Kuala Lumpur. Sekolah tu moden. Dah ramai orang-orang yang moden di Kuala Lumpur. Saya ni kampung sikit, saya bila masuk Kuala Lumpur, dia orang tanya nama, saya cakap saya bergurau. Tanya nama apa? Saya kata belum dapat nama lagi, saya cakap. Bergurau, kita bergurau. Pasal yang tanya tu perempuan, ketua darjah. Saya cakap belum dapat nama, tengah fikir nama, kata. Dia pun bagi nama. Dia kata kita ada orang baru hari ni sebab badan dia besar, kepala dia botak, kita panggil Bob, kata dia. Oh, rupanya orang Kuala Lumpur ni badan besar, kepala botak, Bob. Jadi lekatlah Bob. Lokman tu bapak saya.
Jadi Bob tu saiz, Luqman tu bapa. Dia orang tak tengok bapa saya. Kalau dia tengok bapa saya, dia kena dua Bob. Pasal bapa saya pun Bob juga. Kan? Jadi bila dapat gelaran tu di Kuala Lumpur tu berkekalan. Siapa panggil saya dengan nama Mat atau Muhammad, maknanya orang kampung Pondok Kenali Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Siapa panggil saya nama Hakim, sama ada orang sekolah Kamil Pasir Putih ataupun orang sekolah Ma'had Hamidiah Kajang Selangor. Siapa panggil Bob tu maknanya orang-orang yang start tingkatan 6 dengan saya, sampai saya masuk dalam bidang muzik, sampai saya masuk dalam pengurusan artis, sampailah pencen, sampai sekarang habis orang panggil Bob Luqman. Pasal pencen atas nama Bob Luqman. Jadi KWSP bayar atas nama Bob Luqman. Jadi tu nama sebenar Muhammad Hakim bin Luqman. Nama sebenar Muhammad Hakim bin Luqman. Umur baru 55. Baru 55. Hari tu kawan saya 52 jalan dah. 52. Jadi mana 55 ni tak muda dah. Yang 52 hari tu dah jalan dah. Yang sebelum tu ada kawan saya 48 pun jalan dah. Mana je 55 ni bukan muda lagi. Jangan bila orang tanya, selalu orang tanya umur saya, berapa umur? 55. Muda lagi kata dia. Kalau nak kira macam tu, muda paling muda. Sebab nama dia muda. Umur 88 pun muda, orang dah panggil dia, orang panggil muda. Rahim bin Muda. Tapi dia buat nama dia jadi sambung nama dengan bapa dia, Muda. Jadi orang panggil muda. Muda sakit, teruk pun dicari pun muda lagi. Sampai sekarang umur dah dia lagi tu, muda orang panggil, untung dia. Jadi baik, cerita sedikit mengenai saya dahulu. Mungkin ada kakak-kakak yang tak pernah tengok dan tak tahu. Saya kalau nak cerita tentang benda-benda saya buat dalam surau ni, masalah dia pasal orang-orang surau tak tahu benda-benda di luar. Orang surau ni surah Waqiah, surah Kahfi, kan, Yasin, bersanji, tahlil. Kalau saya sebut Isabella, tak tahu. Kalau saya sebut lagu Pada Syurga di Wajahmu, tak tahu, tak pernah dengar lah. Pasal orang surau ni susah. Bila nak cerita apa yang saya buat dulu pada orang baik ni, orang baik tak tahu apa kerja orang jahat. Itu pasal orang baik selalu kena tipu orang jahat. Sebab orang baik tak tahu apa orang jahat buat. Jadi saya dulu kerja saya tulis lagu. Selama mana? 26 tahun saya tulis lagu. Tulis lagu ni macam mana? Tulis lagu ni, lagu tu ada. Lagu tu dia beri. Contoh M. Nasir beri saya satu lagu. Saya duduk kat luar, dia pun hantar, kau tulis lagu ni. Lagu tu dia buat na 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 na. Kita pun bagi kita lagu dia tu, dia tak tahu apa nak kata. Mana rasa tu ada, makna tak ada, nak kata apa. Kita masuk kedai kopi, na apa pun tak dapat. Tapi bercakap nak nasi kabu rupanya. Tapi tak cakap bagi saya nasi kabu satu. Orang jual pun pening. Jadi saya tukang isi. Dia begitu saya isi. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Gitu. Orang pun dengar, uish, hebat lagu ni. Ini kalau muda lah. Kau dah pangkat kita ni tak larat dah. Ni zaman remaja. Dengar Isabella, kisah cinta dua dunia. Allahu Akbar. Dunia ni satu. Tapi bila dalam tulisan yang ada melodi dia, dia jadi orang dengar kagum. Allah, besar maknanya cinta ni. Cinta dua dunia. Dunia ada satu. Ni cinta dua dunia. Besar sungguh cinta ni. Lain-lain hal dah tak bermakna lagi dah. Cinta dia lah paling besar. Sampai macam kita. Orang dengar Allah kagumnya. Orang pembeli. Saya pun suka. Saya bangga. Dapat anugerah menang. Yang penting dapat duit. Itu benda utama. Dapat duit. Jadi kerja dulu penulis lagu. Hari ni lagu ni. Dah tak tulis lagu tapi duduk lagu ni. Lagu ni. Jadi tulis lagu tu selama 26 tahun. 350 lagu saya tulis.
Tak banyak. Hafsah Hasan 3,000 lagu. Hafsah Hasan. Apa kena Hafsah Hasan? 3,000 lagu. Amin Shihab 2,000 lebih lagu. Sebab dia mula lagi awal. Amin Shihab daripada zaman Eliket sebelum tu lagi. 350. 350 ke 3,000 ke 2,000 lebih ke, semua akan ditanya. Bila kita mati semua akan ditanya, apa manfaat lagu kau buat ni? Nak jawab macam mana tu? 350 lagu saya, apa yang ada fiqh dan tauhid di dalamnya? Kalau siapa pernah dengar lagu saya, itulah susah. Cerita orang surau dia tak pernah dengar. Nak tanya pun tak tahu. Saya sekolah agama, saya membesar di kampung, belajar agama. Kampung saya ada masjid sebiji, kedai kopi sebiji, kedai runcit sebiji, padang court badminton yang buat line dengan buluh satu, tempat main silat satu, masjid itu je sungai, tak ada tak ada snooker, tak ada kedai game, tak ada. Ini tahun 70-an. Tapi puan-puan semua, saya bila habis di kampung saya ni semayang jemaah maghrib, subuh, maghrib, isyak tak miss. Pasal apa? Kita duduk kawasan masjid. Atuk saya ni, arwah atuk saya, masa dia belum arwah lah, siapa tak bangun pergi semayang subuh, dia ambil air, dia pergi depan rumah tu, dia siram rumah tu. Dia kata, iblis. Dia kata, bala. Iblis, setan dunia, bangun, bala. Maknanya dia siram air tu supaya iblis tu bangun. Dia siram rumah, bukan siram orang. Kita dia lari tu pergi masjid ada tu. Kalau subuh pukul 5.35, pukul 5 tu ada satu orang pembantu dia, panggil dia Lebay Yunus. Dia naik basikal besar tu, dia bangun pagi sambil dia exercise di lalu kampung. As-salatu khairum minan naum. Dia orang kampung, as-salatu khairum minan naum. Jadi orang kampung biasa benda tu. Orang tak marah. Tu sebelum bang. Hari ni kita pasang speaker kuat, orang marah. Kita pasang speaker kuat nak bang, orang marah. Lebay Yunus raun tu supaya apa? Boleh bangun awal semua, dah siap semua, boleh pergi masjid. Betul lah tu peraturan dia tu. Nak masuk surga ni, dia ada dua perkara. Satu iman, satu amal soleh. Iman ni tauhid, amal soleh tu fiqh. Fiqh kita tu. Iman tu tauhid. Fiqh itu fiqh, semayang itu fiqh. Sebab tu disebut tauhid tu ialah usuluddin ataupun tapak agama. Semayang tu disebut furu' agama, cabang agama, ataupun imanuddin, tiang agama. Ada iman ni masuk syurga, tapi solat tak betul, masuk neraka jahanam dulu. Masuk neraka jahanam, nama dia pun seram. Tengok filem 6 jahanam pun takut, muka semua pembunuh. Masuk neraka jahanam dulu, tengok berapa banyak amal soleh yang kita tak buat, masa tu dibasuh dalam neraka jahanam. Bila orang yang terakhir nanti dah habis dah, neraka jahanam ni untuk orang fasik, orang Islam yang derhaka, yang asi dia panggil, yang derhaka kepada Allah, masuk neraka jahanam. Bila dah servis-servis dah habis, orang terakhir keluar, maka Allah binasakan benda tu. Maka manakala orang yang tak ada iman, orang tak ada iman siapa? Orang kafir, orang munafik, dia orang tak ada iman ni, dia masuk neraka. Neraka ada berapa semua asal? Ada 7. 6 tadi, yang 1 tadi neraka jahanam. Dah habis orang Islam ni tadi keluar dari neraka jahanam tu dibinasakan. Tinggal 6 neraka lagi yang berkekalan. Jadi kita sekarang ni, Allah, kalau boleh nak masuk surga direct. Kalau nak masuk surga direct, iman tadi kena kuat, amal soleh kena kuat, insya-Allah dapat direct. Syarat nak masuk surga, iman. Nak masuk surga direct, amal soleh kena kuat. Semayang kena bagus, puasa kena bagus, disiplinnya, khusyuknya, ta'am. Lain pada tu, masuk lagi 6 lapis neraka ni yang berkekalan dalam dia. Berkekalan ni maknanya
Tak keluar lah. Tak keluar. Kita duduk atas dunia ni tak kekal. Lepas mati, masuk kubur. Lepas masuk kubur, pergi pada masyar. Lepas pada masyar, cerita punya cerita, runding punya runding, lalu. Lepas, surga. Tak lepas, neraka. Neraka tu di bawah, tu tingkat-tingkat dia. Jatuh jahanam, habis. Dapat peluang masuk. Dah cuci bersih semua, dah rendang kelorok, putih balik, masuk surga. Tinggal lagi 6 lapis yang berkekalan. Nak rasa berkekalan, boleh tahan ke tidak, buat macam ni. Balik kejap lagi, dia orang kat situ ada satu kedai roti canai tu. Dia dah habis meniaga. Tapi api dia tu tak tutup lagi. Pinjam sekejap kata. Saya nak duduk tak lama je. Saya nak duduk dalam 5 minit. Atas kuali roti canai tu. Duduk ni ukur 5 minit. Tahan kesakitan tu 5 minit. Boleh ke tidak? 5 minit. Perempuan bayang kalau kita duduk atas roti canai tu. Daging panggang terus. 5 minit kita tak boleh tahan. Kalau kita kata aku nak duduk sampai petang, tak boleh tahan. Diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW ni tauhid sam'iyat, kita dengar pasal neraka. Kita tak nampak, tapi diceritakan pasal api. Ada riwayat mengatakan api neraka ni hitam. Duduk dalam tu tak hidup, tak mati, duduk tengah-tengah. Kena bakar. Rasa macam mana? Kalau kuat iman kita, kita rasa Allah takut neraka, nak masuk tidak? Jadi saya di kampung ni belajar benda-benda tu semua. Di kampung belajar iman, tauhid ni belajar. Sampai sekarang belajar lagi. Sekarang saya mengaji pula dengan Ustaz Wan Junaidi Terengganu. Ngaji lagi dengan dia. Kitab Fatih Faridah, apa semua, kitab Penawar Bagi Hati, belajar. Belajar tu pasal apa? Belajar tu supaya dia datang. Bukan setakat tahu. Kita kalau masak pun, cuba kita tanya orang macam mana buat apa ni, singgang. Ada pun kata bubuh ni lengkuah, bubuh putih begini. Kita makan dia punya sedap. Kita dengar cakap dia, kita boleh buat, tak sedap macam dia. Pasal apa? Dia dah buat 20 tahun. Kita hari tu kita belajar, kita nak sedap 20 tahun, tak boleh. Belajar pun gitu. Jangan ingat dah tahu boleh berhenti. Tak. Jangan ingat begitu. Kalau orang dia dah tahu, tuan ada perempuan sembahyang, saya tak tahulah dekat muslimat mungkin susah nak nampak, tapi kat lelaki ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada ke? Itu takbir otomen. Dia nak masuk niat tu, dia panjang ni, dia tak masuk-masuk ni. Oh, sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah bar. Dia dah baca macam tu. Nasib baik tu yang ada Allah. Orang ada tayak akhir dia sampai siap, sampai terpusing. Saya pernah tengok tuan-tuan, tak kacau ke macam tu? Ilmu semua sama, kenapa jadi macam tu? Pasal apa? Pasal belajar sekali ya. Tak tanya habis. Tak tanya habis. Sebab tu bila kita tengok orang lain yang tak sama dengan kebiasaan kita, orang tu salah. Sebab apa? Sebab kita biasa macam tu. Ini masyarakat kita. Kata saya belajar. Dulu dah belajar dan mengucap 2 kalimah syahadah. Jumpa Ustaz Wan Junaidi. Lain rupanya. Ada lagi yang tak belajar apa dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Dulu belajar mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah. Faham? Okey dah? Tidak begitu. Ada tak dalam rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan? Saya tanya satu soalan. Ada tak hukum hudud dalam 3 rukun tu? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ada tak hukum hudud? Ada pernah jumpa? Nak jawab pun susah. Kan? Nak kata tak ada, hukum hudud ada. Di mana adanya? Sehingga menjadikan kita wajib buat tu, jadi di mana? Dia ulasan panjang dia kalau saya cerita tu. Bulan depan baru kita balik. Tapi pendek kan. Bila kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, maka ada tanggungjawab yang kita kena buat. Ya Allah turunkan segala peraturan ni kepada lidah Rasul sampai pada kita dengar, kita kena buat. Ada dalam tu. Ada dalam. Maknanya syahadah ni tadi satu perkara mengaku kepada apa? Kepada apa segala perintah yang datang melalui lidah Rasul datang kepada kita kena buat. Apa dia? Hudud ada, munakahat ada, munamalat ada, jinayah ada, semua ada tu. Sebab tu kalau tanya orang
Orang setengah orang kata, hudud dia tak wajib, dia tak ada rukun, dia semayang saja, puasa saja, haji saja. Ini pasal mengaji singkat. Saya dulu sekolah agama, dia kena ngaji cepat. Pasal apa? Ujung tahun nak periksa. Ngaji dengan Ustaz Wan Junaidi, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia punya cara baca tu pun lambat dah. Adapun dalam mengucap 2 kalimah syahadah ini, dia ambil nafas tu. Terkandung, duk cakap kalimah syahadah saja 2 jam. Boleh tahan? Kelas sebulan sekali. Nak habis rukun Islam 5 bulan. Nak habis rukun Islam. Lepas dengar situ, dengar rakaman dia pula berulang kali. Nak beri faham. Bila kita dengar berulang kali, rupanya dia punya kefahaman ini Allah punya kerja pula. Allah tambahkan kefahaman tu tingkat hingga datang satu sifat takwa dalam hati kita. Takut pada Allah ni baru ada makna ilmu tu. Dia bukan cakap tahu. Tujuan dia ialah untuk meningkatkan takwa. Takwa ni apa? Rasa takut kepada Allah. Takut tapi perlu. Khauf dan raja. Takut pada Allah tapi perlu Allah. Takut tapi perlu. Macam setengah orang lah takut pada bini tapi perlu. Kalau tak ada bini tak ada pula orang nak tukar masak rumah. Takut pada laki garang. Tapi kalau tak ada laki susah pula, tak ada lagi rezeki. Kata itu maksudnya. Takut tapi perlu. Jadi saya duduk di kampung belajar tu. Tetapi di kampung ni ada satu perkara yang orang tak tahu. Bila saya pergi Kuala Lumpur, saya nak jadi penyanyi tu. Perempuan boleh tahu macam mana. Duduk kampung saya yang tak ada benda tadi tu, saya tiba-tiba boleh nak jadi penyanyi. Macam mana? Ada satu golongan dalam kampung saya. Nama dia Yahudi. Orang Yahudi. Saya nak baca satu ayat ni. Ayat ni surah Al-Ma'idah. Ayat 82 kepala ayat tu ni. Balik-balik cuba cek tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang masuk surga tadi ni, kita nak masuk surga tadi ni ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini Allah cakap. Terjemahan dia pun direct, ayat dia pun direct. Allah kami tahu permusuhan yang paling keras tu datang daripada orang Yahudi. Saya duduk mengaji dalam kampung, duduk belajar agama dalam kampung. Yahudi dalam kampung saya menimbulkan minyak saya suruh jadi penyanyi. Kampung saya tahun 70-an ada Yahudi. Saya ni nak tanya ni, Balok Jaya 2 ni, mana satu rumah orang Yahudi kat sini? Ada rumah dia? Kita pergi jumpa dia. Ada? Tak ada? Takkan tak ada. Tempat kampung saya ada. Takkan tak ada Yahudi sini? Kawasan Balok ni tak ada? Tak pernah tahu. Orang Yahudi tak tahu. Israel, Bani Israel, tak ada jumpa. La ilallah, tak ada punya. Bagus lah. Yahudi kat kampung saya tak pernah nampak. Saya jumpa dia kat belakang rumah. Kat belakang rumah ibu-ibu, mak bapak apa ni, kakak-kakak ni. Masa dia duduk masak pukul 10, 11 tu, dia orang pasang radio kecil. Saya duduk main sorok-sorok. Saya lalu belakang rumah tu, saya dengar lah. Saya ingin bersuah. Saya dengar radio kecil. Tak ingin menangis lagi. 72. 73. Ingin bersuah 72. Saya hafal. Perempuan hafal? Mereka tak hafal. Perempuan orang masjid. Mana hafal? Tak hafal. Hari ini kau datang riang. Tahun 75. Jamizan. Kitab dia orang saya tak tengok, muka penyanyi pun saya tak tengok. Saya boleh hafal dengan tajwid makhraj dia sekali. Berlari berkejaran tahun 76. Syarifah ini kejar Brori. Akhir 76 saya nak masuk KL.
Kalau belum bisa aku mendapatkan, aduh, Emilia Contessa. Saya boleh hafal. Mengaji 2 kali sehari. Hari ni kalau macam baca saja, tak tengok kitab, mana alif, mana ain tak tahu dah. Kadang-kadang tu tengok dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana ha, mana ha, mana satu. Pasal tak tengok huruf, jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tu budak-budak ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Malikinas, ilahinas. Bila kata panjang sikit nas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kulauzubinas nas. Dia tak pandai. Dia mengaji tu cepat. Rupanya Yahudi itu maksud saya radio dan TV. Datuk saya panggil TV ni tali iblisin. Tali yang menghubungkan manusia dengan iblis. Saya tak cakap puan-puan. Ni hari-hari zaujah saya, isteri saya tak datang. Kalau tiap-tiap malam dia ikut saya ke kuliah maghrib, dia asyik kena je. Kalau cakap buat TV, saya refer dengan dia lah. Sebab dia bahagian pegawai TV kat rumah. Kalau saya tengok pelakon, siapa ni? Dia lah akan beritahu. Ni namanya apa? Fotia Latif ke apa. Dia sebut lah. Saya tanya dia lah. Apa perempuan duduk di rumah? Dunia ni dijadikan oleh Yahudi di luar sibuk. Di luar ada lumba basikal. Di luar ada gimnastik. Di luar ada renang. Nak tanyalah perempuan nak pergi berenang tak? Nak pergi berenang. Berenang kat sungai kampung kita, bolehlah kita pakai kain sembayang tu terjun pun tak apa. Kalau kita pergi Timor Bay tu, tuan-tuan beli sebiji rumah di Timor Bay tu, nak masuk kolam renang dia ada syarat. Dia ada peraturan berpakaian. Dia tak boleh pakai hijab mandi. Takut habis dengan segala daki masuk dalam kolam tu. Berjangkit pada orang lain. Tak boleh. Dia kena pakai pakaian yang air masuk, bila bangun air keluar. Maknanya pakaian tu kena rapat pada kulit. Oh, kalau saya pakai tuan-tuan, tuan-tuan boleh nampak tu nangka yang tak jatuh-jatuh dah berapa tahun tu. Nak naik basikal, boleh naik pakai kain pelekat Cak Gajah duduk dengan baju Melayu. Naik basikal racing pagi-pagi tu. Pagi tadi nampak. Oh, exercise. Nak kekalkan kesihatan, nak supaya umur panjang, supaya kita boleh menikmati dunia. Kenapa nak menikmati dunia? Kerana Yahudi dah sediakan macam-macam keseronokan atas dunia. Maka ibu di rumah boring, menyampah. Abang ni asyik kita tengok orang apa ni, terjun papan anjal aja. Pergi tengok orang gimnastik. Kita kat rumah, nah dia dah. 800 inci TV abang beli duduk tu. Bertepek kita depan TV. Tengok. Maka yang pergi tadi tengok betul. Tengok gimnastik perempuan pakai ketat-ketat. Kita di rumah sama juga. Bahkan astro tu sangat bagus. Kalau siapa ada astro kat rumah, cuba angkat tangan siapa tak ada astro. Tak semua ada. Saya tahu. Astro tu dia boleh pause kan? Mana kita tengok kita tengah-tengah apa orang bang. Kan? Kalau lelaki tu tiba-tiba heroin tengah nak terjun sungai buka baju, orang bang. Dia pause dulu. Dia pause lagi sembahyang. Lepas sembahyang dia tersambung balik. Aduh. Sepatutnya dia antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi kerana ada astro tadi, bukan kata antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang. Lepas aja bagi salam tu pergi tekan balik, heroin dia terjun, sambung balik dosa kecil. Boleh jadi dosa besar. Ini Yahudi buat. Saya tu kalau agama apa semua datang Kuala Lumpur, kerja tengok nak jadi pelakon, nak jadi apa. Nak sangat Allah bagi dalam bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu pemberian yang Allah beri dalam keadaan murka. Nak sangat. Macam kita lah kat rumah kadang, bang nak raya tu ni, langsir tukar lah. Abang tak duit, tak apalah, tukar. Bang langsir tukar, nantilah tak duit. Dekat raya, bang ni dekat raya ni langsir tukar, aku tunggu sekejap. Dia buat balik kain langsir 3 trailer. Kau buat langsir, tu dah marah tu.
Kan? Tingkap ada 6, 3 trailer kain lansir duduk balik. Marah. Kita sampai tak raya daripada raya puasa ke raya haji duduk jahit lansir. Tak habis-habis. Tuhan gitu. Bila dia kata jangan, kita nak juga jadi pelakon, nak juga jadi penyanyi. Nah kau. 26 tahun tak berhenti. Tadi sekolah agama belajar fiqh tauhid, buat lagu. Nak masuk di mana agama tu? Nak masuk di mana agama tu? Kita orang Islam, orang beriman, dapat Islam senang aja. Tak payah syahadah, lahir-lahir dari Islam. Kata Imam Syafi'i, sunat sekali je kita melafazkan balik sunat. Tak wajib macam mazhab lain. Sunat mengucap asyhadu alla ilaha illallah Islam. Tapi nilai dia di mana? Nilai dia di mana? Saya ceritakan tentang orang Yahudi betul. Orang Yahudi ini disebut sebagai Bani Israel. Bani itu maksudnya anak. Israel itu dua patah perkataan. Isra itu hamba. Il itu Allah. Siapa ini? Hamba Allah. Hamba Allah yang masuk ke situ ialah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Anak kepada Nabi Ishak. Anak kepada Nabi Ibrahim. Mana Nabi Yakub ni siapa? Cucu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail, adik-beradik Nabi Ishak, juga daripada Nabi Ibrahim. Jadi sebutan kepada orang Yahudi ni Bani Israel, anak hamba Allah. Bukan main-main. Orang sebut kalau kita kat kampung ni kan, oh ni keturunan ulama ni, mulia kan? Besar bagus. Ni, ini keturunan hamba Allah ni, Nabi Yakub ni, tengok. Siapa anak Nabi Yakub yang paling popular tu? Nabi Yusuf. Ada 12 anak, satu-satu anak Nabi Yusuf yang kita dengar cerita kena buang apa semua tu, bawa balik tunjuk darah, kata Nabi Yusuf dah kena makan serigala, adik-adik dengki. Sampai menangis Nabi Yakub buta mata. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf ni dapat pergi ke Mesir, kerja dengan Firaun. Nabi Yusuf jadi kerja dengan Firaun, katanya kerja di Kementerian Keuangan lah, macam kita sekarang Kementerian Keuangan, jaga wang negara. Yusuf diarahkan oleh Firaun jaga wang negara sebab Yusuf amanah. Dia beza di tempat kita apa? Di tempat kita Yusuf suruh Firaun jaga wang negara, pening kita. Dia terbalik. Dah beza tu. Dulu orang kafir panggil orang Islam jaga, sekarang orang Islam panggil orang kafir jaga. Itu sajalah, kalau faham, tak faham sudah. Jadi bila dia bekerja satu hari di Kan'an ni, anak beranak Nabi Yakub ni ada 70 orang, kemarau. Bila kemarau dia pergi ke Mesir, jumpa Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf beri penempatan, duduk. Makin lama, makin tamatlah riwayat Nabi Yusuf, wafat Nabi Yusuf. Lepas tu makin ramai berkembang ratusan ribu, menjadi bangsa yang dihina pula oleh Firaun. Firaun lain pula. Firaun ni banyak siri, Firaun lain. Maka Allah turunkan Nabi Musa, turunkan Nabi Harun kepada bangsa ni. Inilah bangsa yang dimuliakan oleh Allah, yang paling banyak Nabi. Tapi inilah bangsa yang Nabi Harun tu, dia cincang, potong tangan, bunuh. Nabi Zakaria, dia gergaji. Sekarang gergaji mesin. Siap, habis. Ni gergaji dulu. Engkau tarik, aku tolak. Aku tarik, engkau tolak. Ni, rak. Wish, cuma bayangkan. Nabi, dia boleh gaji macam tu. Gergaji macam tu. Bangsa yang dimuliakan, dia beri paling banyak Nabi. Nabi Sulaiman pun dia. Nabi Yusuf dia. Nabi Daud dia. Kita ada berapa Nabi kita? Dulu adalah satu Rasul Kahal, ingat? Rasul Kahal. Lepas tu yang terakhir kali Ayah Pin. Ingat Ayah Pin? Oh tu. Tak boleh pakai semua tu. Kita tak ada Rasul. Kita tak ada Nabi. Kita dapat agama, kita terima. Kemuliaan kita agama. Tetapi Yahudi pusing. Maka bangsa Yahudi ni tadi tu, bila dikejar oleh Firaun, dia lari lintas Laut Merah. Nabi Musa dengan tongkat dia belah Laut Merah, pergi belah sana. Kerana ni bangsa yang sombong, Allah sesatkan dia di padang pasir. 40 tahun di gurun Sahara. Kalau bacalah surah Al-Baqarah tu, jumpa satu perkataan disebut manna wassalwa.
Bukan Salwa penyanyi dangdut tu. Menawas salwa. Sejenis manisan dan juga jenis burung daging untuk dimakan yang sesuai dengan kawasan sesat tu. Allah nak insafkan dia. Tapi bangsa sombong, dia boleh cakap, Musa, pergilah jumpa Tuhan kau. Pergi minta makanan lain lah, dah boring dah, saya makan menawas salwa ni. Dia ingat ada 7-Eleven tu. Dia tak tahu Tuhan beri tu, yang Tuhan dah tahu dah apa yang sesuai. Yang Tuhan beri pada kita ni agama Islam, iman ni adalah agama yang dah sesuai dah untuk bangsa kita. Allah dah tahu dah. Salah kita dah berangan, pasal apa aku tak lahir kat Amerika? Pasal apalah aku tak jadi adik-beradik Barack Obama? Pasal apalah aku ni tak berlakon, jadi lahir jadi pelakon? Ini Allah bagi dah betul. Ini yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syukur Allah tambah. Tambah macam mana? Kalau syukur dengan Islam dan iman, bila bersyukur maksudnya apa? Kita develop, kita bina. Bila kita bina, Allah tambahkan, tambah takwa tadi yang kita nak. Maka orang Palestin ni tadi, orang Israel dia lari. Akhir nak cerita, nak panjang sangat cerita dia. Tapi inilah golongan yang mencetuskan perang dunia pertama. Inilah golongan yang mencetus perang dunia kedua. Dia cetuskan perang, dia berhentikan perang. Dia bagi pinjaman. Jerman nak lawan dengan Amerika, dia bagi duit pinjam kat Jerman, dia bagi duit pinjam kat Amerika. Ada guna orang jahat macam tu. Dia bagi pinjam, gaduh. Dah habis gaduh, okey bayar. Dia boleh perjanjian, kau menang, okey kau tak bayar. Dia pegang kerajaan ni. Kerajaan ni bila hutang budi, okey. Dia dengar kata Yahudi, yang kalah ni bayar. Jerman punya hutang kepada orang Yahudi, pemodal Yahudi yang tak ada negara ni, Jerman berhutang dengan dia sampai hari ni. Terberhenti 5 tahun semasa zaman Hitler. Pasal Hitler nak jadi kuasa besar, dia beri pinjaman pada masa tu. Dia tak minta bayaran, dia beri pinjaman pula. Bangsa Yahudi nak beritahu kejahatan dia boleh bunuh bangsa dia sendiri. Dia beri pinjaman pada Hitler, padahal dia tahu Hitler tu pembenci Yahudi. Hitler bunuh hampir 3 juta orang Yahudi, bakar dan masuk dalam kotak beracun. 3 juta. Tapi Yahudi juga yang bagi pinjam duit. Dia orang ni kaya, tuan-tuan. Dia jangan main-main dengan soal kaya. Tuan-tuan jangan terpengaruh nak kaya. Kita tak boleh lawan kaya. Kaya Yahudi kita tak boleh lawan. Kita pernah dengar cerita Freemason. Kita pernah dengar cerita Korun. Ini semua orang Yahudi. Kita tak boleh lawan. Jangan nak lawan kaya. Jangan kita nak bekerja siang malam nak kaya. Buat apa nak kaya? Yahudi nak kaya sebab apa? Sebab kekayaan itu Tuhan dia. Yahudi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dia ada satu lagi kitab dia buat sendiri. Kitab Talmud nama dia. Agama Yahweh. Kitab Talmud ni dia ambil daripada mana-mana kitab yang dah ada tu, yang mana boleh pakai, yang sesuai dengan dia ambil. Yang tak sesuai dia buat sendiri. Tengok punya jahat orang Yahudi. Dia boleh bunuh bangsa dia. Dia beli tanah di Palestin. Selepas Perang Dunia Pertama, British bagi peluang orang Yahudi ni masuk ke Palestin. Beli tanah. Dia orang dapat duit banyak, dia beli. Dia beli hingga sekali bergaduh. Pasal dah banyak sangat tanah. Bangsa-bangsa bersatu campur tangan. Bangsa-bangsa bersatu pun kata kita buat pembahagian. Pasal tanah dah banyak dia beli, kita bagi. Untuk orang Yahudi dia beri tanah 5,300 batu kaki persegi. 500 batu, 5,300 untuk orang Yahudi. 4,700 untuk orang Arab. Yahudi tadi 5,300. Didiami oleh 630,000 orang Yahudi. Orang Arab tadi 4,700 batu persegi. Didiami oleh 1.35 juta. Maknanya orang Yahudi separuh daripada orang Palestin, tanah dia lagi besar. Jadilah perang Arab Israel. Bila perang lepas tu dia pegahkan cerita tengah-tengah perang, lepas gencatan senjata yang kedua, dia orang menang, dia terus isytihar kemerdekaan negara Israel. Tengok, senang aja. Senang aja dia nak buat. Nak tunjuk negara kita. Jangan bimbanglah negara kita ni ada raja. Negara kita ada perlembagaan, jangan bimbanglah.
Puan-puan, Yahudi sebelum dia buat apa-apa, dia jatuhkan Raja Austria, dia jatuhkan Raja Rusia, dia jatuhkan Raja Jerman. Bawa banyak raja dalam dunia dia jatuhkan supaya kerajaan tu jadi republik. Bila jadi republik, dia senang nak jadi penasihat di belakang. Dia nak pegang ekonomi. Ekonomi ni perkara nombor satu. Nak bagi tahu tentang perkara ekonomi ni, kita pergi kat kedai, orang berniaga ni, orang berniaga kedai, kita nak beli beras, dia tak nak jual. Macam mana nak buat? Berapa lama pula kita nak tanam beras sendiri tu? Ni dah lapar ni. Orang kedai tak nak jual. Tanahlah 3 kali setahun. Sementara nak tunggu yang pertama tu, tak kebulu. Ini orang-orang yang pegang ekonomi, dia buat macam tu. Dia pegang ekonomi tu. Yahudi buat begitu. Jadi maka apa jadi? Maka tuan-tuan, kita semua berebut lah nak kaya macam tu. Bila Yahudi dah ambil alih ni dunia ni, raja-raja semua dah jatuh, dia senang manage. Tempat kita ni, dia bagi 2 pilihan. Sekarang ni dia pilihan dia masuk ekonomi pelabur asing. Pernah dengar perkataan pelabur asing? Orang luar masuk sini. 6 bilion, 10 bilion. Dia masuk bukan masuk saja. Ni orang ni nak masuk ni, buat kilang telefon ni 10 bilion nak dilaburkan. Dia masuk dengan syarat dia. Kita boleh melabur sambil membantu sini. Pasal membantu macam mana? Mewujudkan pekerjaan untuk orang tempatan. Kita pun suka dah dapat kerja. Kerja kilang suka. Dapat gaji suka. Tujuan dapat gaji, dapat gaji, boleh berbelanja apa yang kita nak. Ini Yahudi atur ni. Dulu tak boleh. Nak beli telefon tak boleh sebab tak tahu bila duit dapat. Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang tak dapat duit. Ini kerja dah tentu dah cukup bulan ni, dalam kepala dah masuk dah. TV baru, radio baru, nak pergi melancong, bercuti, anda plan lah, habis. Kerja lagi, kadang-kadang dapat duit. Kata-kata, kerja lagi, kadang-kadang, hujung bulan mati. Apa hasil? Apa hasil? Memang begitu jalan dia. Supaya kita asi, derhaka kepada Allah. Ini pembuatan orang Yahudi, dia buat. Jadi bila dia menang tu semua, akhirnya satu dunia. Tempat kita ni sekarang ni, kalau dia tak boleh masuk dengan cara ekonomi, dia akan wujudkan cara kedua, iaitu perang. Bila perang, siapa nak perang? Dia bagi pinjaman. Lepas tu, dia dah tahu dah siapa yang kalah. Dia tahu dia kalah. Sekarang dia dah tahu dah orang Islam di Malaysia kuat setara mana. Dia buat macam mana? Dulu kalau perempuan ingat satu kes nama dia kes Natrah di Singapura. Orang Melayu, anak yang dibela daripada orang Melayu tu nak diambil balik. Orang pergi mengamuk kat Singapura tu. Buat rombongan pergi mengamuk depan mahkamah Singapura. Bakar habis jalan, semua marah pasal satu Natrah nak dimurtadkan balik. Mak dia nak balik ke Belanda balik, marah. Dulu. Sekarang orang hina Nabi, pokoknya marah. Kat mana? Dalam Facebook. Dalam Facebook. Aku pijak kepala, aku sembelih, bakar je. Pokoknya bersemangat. Dalam Facebook. Tengok macam ni, tak ada apa pun. Saya dulu tak faham bising yang bisu. Perkataan tu. Satu cikgu, dia mengajar sekolah orang bisu, orang buka bisu. Dia minta pindah sekolah. Tanya pasal apa cikgu nak pindah sekolah? Kelas tu bising. Dia boleh bercakap. Kelas tu bising. Kita boleh pekak bisu bising. Macam dia boleh bising? Bila dia dah mengajar, budak tu sama-sama dia. Jadi orang yang mengajar orang bisu ni, pada dia bising lah benda tu. Kita ni tak dengar apa-apa. Tengok elok aja budak tu. Bising. Macam dalam Facebook tu sekarang, dia bising pasal Nabi. Itulah dia. Kita dapat bersekabut. Tak bunyi apa, tapi penuh lah kepala bising. Ini dia. Ini realiti. Yahudi buat gitu supaya penuh kepala kita, tak payah cakap dah. Supaya dalam kepala kita penuh, tak ada fikir zikir, tak ada fikir Allah lagi dah. Lah kepala dia penuh, marah. Lepas tu dia kata, saya minta maaf lah, saya pun tak tahu. Itu pasal saya tulis, saya bukan orang Islam, saya minta maaf. Okeylah tu, dia dah minta maaf. Maafkanlah dia. Sudahlah tu. Semoga Allah beri dia hidayah. Kita ni yang bagian baik. Tunggu 2 bulan, orang lain pula. Nabi Muhammad begini-begini, kahwin ramai, gini. Oh, senyap.
Dia pun tengok, oh itu hari 100 orang marah. Ini kali 50 orang marah. Maksud apa? Dah 50 orang senyap, dia dah tahu dah. Dia buka disko satu kat Pantai Balok tu. Orang datang komplain tu, tak mau disko tempat kami, tak mau, haram ni. Dia tutup 2 minggu. Orang balik. Lepas tu dia buka balik. Orang pada tahu, tak maulah disko. Dia kira-kira, 10 orang, itu 100 orang. Tinggal 10 orang marah. Dia tutup sekejap. Minggu depan dia buka balik tu, imam seorang kata, tak mau lah disko, tak mau. Ini dipanggil indikator. Dia nak tengok. Bila akhirnya dia buka tu, wah, orang dah tak marah lah. Tu imam pun datang sekali. Beri tiket masuk disko. Ini Yahudi. Tuan-tuan, perempuan duduk di rumah ada TV, perempuan tak pernah perasan ke Yahudi jual tudung? Yahudi jual tudung. Tudung terbaru keluaran kami, kalau dilipat ke atas sesuai untuk dibawa ke majlis kenduri. Kalau kita turunkan ke bawah sesuai untuk mengikuti majlis agama, kuliah agama. Ada pula yang boleh labuh ke bawah hingga kita buat sembahyang, boleh buat sembahyang. Dan kalau kita angkat ke atas, kita boleh buat gurau menakutkan anak. Pernah jumpa? 2000 tuan-tuan. Bergaduh bertumbuk beli tudung. Kalau kita dengar cerita tu, Allah masuk surga lah ni, bergaduh. Betul nak tutup aurat. Tapi macam itu. Hakikatnya timbul istilah yang apa? Menutup aurat tapi bertelanjang tu. Dengan bonggolnya toing terkeluar. Kita pun, ya Allah, ada ketumbuhan dalam otak dia ni. Ke atas naik panjang umur dia. Ini realiti Yahudi buat Yahudi. Pernah jumpa orang Yahudi ajak masuk agama Yahweh, agama dia. Datang berdakwah, marilah masuk agama kami. Tak ada. Yahudi menganggap bangsa selain daripada bangsa Yahudi adalah bangsa yang hina. Yang standard monyet. Bukan main-main, standard monyet. Kita ni orang Islam. Macam gitu sekali. Dia hina kita. Dia lawan kita sampai akhir zaman. Dia lawan Nabi, dia lawan. Sekarang ni kita ni jadi mangsa dia. Saya itu pasalnya dia gitu. Bila dia dah berkuasa, ada negara semua hari ni, dia buat satu dunia. Negara kita, tuan-tuan, perempuan tengoklah nanti. Tengoklah. Saya nak tanya tu satu, siapa boleh beli Timur Bay tu 3 biji? Timur Bay yang tepi laut tu, beli 3 biji. Itu saya Kuala Lumpur, saya tengok iklan dia tu. Masya Allah, saya kata, itu saya lalu ni. Harga dia berapa? Ish. Tapi kalau orang tengok bahawa kita terkejar-kejar nak beli rumah yang dia buat, maka dia akan jadi sombong. Tapi kalau kita terkejar-kejar nak bina masjid dengan kubur, dia akan jadi Allah. Berapa saya pernah jumpa projek di Bukit Besi, seorang pun tak beli. Buat rumah cantik kat Bukit Besi tu, seorang pun tak beli. Dia sebut sikit je. Macam mana? Kenapa tak ada orang beli? Tahulah tuan dia ni sombong sangat. Dia sombongnya dia nak jual tu, dia pun dengan harga ni apa semua, dia buat cantik semua. Dia tak fikir orang sini gaji berapa. Jadi orang situ pula tak ada berusaha bermati-matian nak beli rumah tu lah. Duduk rumah yang dah ada tu pun okey. Jadi kalau kita ni maksudnya apa? Kita kejar dunia tu. Dunia tu lari lagi jauh. Kita ikut. Tapi kalau akhirat tu, kita tak kejar dunia, akhirat tu datang kan kita. Dia datang. 26 tahun saya sia-siakan hidup saya. Saya tak boleh buat apa-apa. Kahwin 2 kali. Perkahwinan yang pertama, anak saya tak sempat saya nak beri pendidikan agama. Sebab duit banyak. Bila duit banyak, maka banyak sibuk dia. Bila kita isap rokok kuat, tangan kita sentiasa digunakan. Saya isap rokok 3 bungkus sehari. Satu rokok 2 minit, 3 minit. Berapa banyak tu 3 kotak sehari saya nak habiskan. Tangan saya digunakan. Saya main snooker, berapa banyak tangan saya digunakan. Saya pergi disco, berapa banyak tangan saya gunakan. Bila saya tak buat apa-apa, rupanya banyak masa lapang. Nak angkat takbir, nak berdoa, nak beri sedekah. Banyak ruangan tangan kosong. Itu baru daripada segi perbuatan fizikal. Mulut tu,
Kalau kita tak bercakap perkara-perkara kosong, kita tiba-tiba cakap jadi selawat. Digunakan untuk istighfar. Kalau kita tak buat, kalau tidak celakalah dia ni. Aku dah kata dah, kenapa dia tak mengulas TV tu sambil tengok dia ulas tu. Mana tahu masuk ke pintu belakang tu kan tak ada. Penjahat tu. Ya Allah, dia pula dah sibuk. TV dah keluar lah. Saya kalau tak tengok TV, selawat boleh, apa boleh. Ini betul. Pasal apa? Saya dah tengok bini saya tu. Dia ini, dia kita panggil yang. Mana? Apa dia? Dia habis tu boleh apa dia? Kejap. Nampak? Kita tahu. Bukan kita tak tahu. Tapi tak boleh nak cakap dengan dia. Jangan tengok TV. Tak boleh macam tu. Pasal benda-benda ni semua, dia dengan kefahaman. Dia bukan dengan paksaan. Pasal kita ni semua dah dalam ilmu Allah. Allah dah tahu dah lepas ni kita macam mana. Kita nak bergerak ke apa ni, bawah iradah Allah. Kita nak menentukan mengatur semua bawah kudrah Allah. Allah tahu dah. Allah dah buat lama tak sabimbang. Kalau kita ubah pun ni nak masuk neraka, kita ubah nak masuk surga, tu pun dalam ilmu Allah dah. Apa yang nak berubah tu Allah dah tahu dah. Takkan Allah tiba-tiba kita ubah, Allah nak catat benda baru pula. Dia belum mahfuz tak. Dah ada dah. Jadi kita proses kita ni kita kena slow. Nak ngajar anak ke, nak ngajar suami ke, nak ngajar isteri ke, sampaikan yang benar. Yang dia nak terima tu, itu bawah ketentuan Allah lah. Tapi kita ni cakap yang benar. Jadi itu banyak perkara yang ada dalam dunia hari ini disesatkan oleh orang Yahudi. TV tadi, radio tadi, sukan. Mana dengar itu hari negeri Terengganu nak haramkan, bukan nak haramkan lah, nak ban ke, nak berharam lah tu, nak haramkan sukan gimnastik. Gimnastik tau kan, yang lompat toing kadang-kadang yang syong, kangkang kaki syong, bergayun syong fiung tu. Dulu saya tengok kat sarkas lah benda tu. Sekarang dia jadi sukan gimnastik. Dekat zoo negara pun ada. Lengan putih dia gayut syuk, lengan dia panjang syuk. Lepas tu kita bagi kacang dia suka. Gimnastik macam tu lah. Jadi Terengganu nak haramkan gimnastik. Pasal apa? Pasal masalah aurat. Tak boleh nak tolong dah. Pasal gimnastik dia kena pakai seluar ketat. Kalau pakai kain semayang tu, kain kana kata orang Kelantan tu, main gimnastik kan, orang lari dia nak lansui bergayut. Tak kena, tak sesuai. Apa kata Yahudi? Kalau dia haramkan gimnastik di Terengganu, dia akan ambil semua ahli gimnas Terengganu bawa pergi Kuala Lumpur. Nampak? Sukan pun jadi alat Yahudi. Yahudi memisahkan politik dengan agama. Gitu dia Yahudi. Tak bayang kalau gitu. Itu bab tu, bab makan minum. Pernah pergi minum Starbucks? Ada suami pernah pergi minum Starbucks coffee. Starbucks tu segelas RM2.9. Kat Kuantan adalah Starbucks coffee RM12.90. Kopinya tawar hebe, tak sedap. Tapi pasal apa orang duduk? Pasal itu tempat bila duduk, orang tengok banyak duit dia ni. Pasal apa? RM12.9 segelas. Banyak duit dia ni. Tak payah nak cakap, tak payah nak tunjuk poket tu, tak payah tu banyak duit. Bila duduk di Starbucks pula, dia tak boleh nak cerita Allah. Tadi aku pergi kuliah Doha dekat surau. Lepas tu, tak manalah hilang slipper sebelah tu. Ni aku pakai slipper sebelah merah, sebelah kuning ni. Duduk kat Starbucks, cerita slipper hilang. Tak main. Apa barang macam tu, bukan. Starbucks mau cerita macam mana dengan projek kita yang 10 juta tu. Macam mana ni perkumpulan muslimat kita nak buat projek sembelihan dinosaur 3 ekor gaji ni. Tak kecil, cerita besar. Sempat macam tu dia kena cerita besar. Siapa ada cerita harga pisang, harga getah sekerap? Tak ada. Di Starbucks ada satu tempat yang ada riak, ada takbur, ada sum'ah. Kita nampak biasa saja kan. Air itu pun tak haram. Saya bukan haramkan kopi tu. Tapi saya nak beritahu tempat tu dia merosakkan satu lagi ilmu daripada cabang rukun agama, iaitu ilmu tasawuf. Kita jangan lupa fiqh dengan tasawuf tu ialah amal soleh dengan hati yang bersih. Tasawuf tu peringkat hati yang bersih.
Selepas kita mahir dengan fiqh, kita belajar tasawuf, maka kita nak akhir mana umur hidup kita selain pada beriman, amal kita soleh dengan betul dan rukunnya. Tasawuf itu membuat hati kita betul-betul hanya berpegang kepada Allah. Baru masuk surga. Ingat senang ke masuk surga? Kita jadi selesai ni pasal kad pengenalan tu. Kad pengenalan kita tu. Bangsa Melayu, agama Islam. Saya tengok kad pengenalan agama Islam. Tak sembahyang 5 tahun, Islam. Tak sembahyang 10 tahun, Islam. Cuba kalau kerajaan buat kad pengenalan tu. Siapa tak sembahyang 5 tahun berkata Islam tu kelabu. Tak sembahyang 10 tahun berkata Islam tu hilang. Boleh tak minta isi? Boleh tengok. Tak sembahyang lama dah ni hilang dah. Baru malu. Baru kita malu. Tapi pasal kita tak tahu, orang tak tahu kita sembahyang ke tak, orang tak tahu apa kuat iman kita dah bangga aku orang Islam. Iman tak boleh nak ditengok, tak nampak dalam gelas, tak nampak dalam botol. Kita tak malu. Sebab tu bila kita tak ada iman, akhlak kita rosak, kita tak malu. Nabi kata kalau kau tak malu, kau buatlah. Apa kena mengenakan malu? Malu itu sebahagian daripada iman. Manakala buat perkara yang dah tak malu buat sebahagian. Sebahagian dia masuk separuh. Separuh iman dah hilang. Buat lagi separuh, dah tak ada iman. Begitu. Sekarang ni pernah makan ni, Kuantan satu lagi. Burger King. Pernah makan? Burger King. Tu dia tanya orang masjid tak nak makan dia bubur kacang kan, lepak pisang, itu je orang masjid ni. Makan Burger King ni. Burger King ni besar ni wafer. Saya dulu makan ni, anak saya makan. Salah ke makan burger? Tak salah. Apa yang salah? Yang salah dia merosakkan mindset kita, minda kita. Macam mana cara makan burger? Nasi, dagang, ini ambil ikan macam bismillah masuk, tutup mulut, kunyah slow. Burger boleh cubit sikit, bismillah sampai asar tak habis lagi. Dia mesti ikut budaya dia kena pegang kanan dan kiri. Dia tak boleh pegang makan tangan kanan, pegang burger tangan kanan, berselebek daging terjatuh. Dia kena makan pegang begini. Bila pegang dua, kiri kanan, mana tangan makan, mana tangan basuh punggung dah tak tahu. Yang penting mulut buka. Bila burger bersatu, mulut kena lebih besar pada burger, baru burger boleh masuk. Kalau mulut kecil, burger besar, dia habis penuh dalam hidung ni. Dia kena tolak masuk. Bila tolak masuk, kunyah dia jadi budaya. Kalau kita di rumah dulu makan gitu, mak bapak saya ni makan nasi saja bunyi pula. Ni bapak saya garang. Bapak saya kalau saya periksa nombor atas pada 10, dia tendang saya terkeluar dari rumah. Makan nak ni bunyi mulut nak tengah makan. Bapak saya garang. Nak makan ayam banyak pun takut, dia sembelih satu orang seketul je kata dia. Seekor ayam sembelih kadang-kadang 3 hari boleh makan. Gaurang kunyit, tungkup ke bawah tu letak lesung. Nak makan goreng. Itu style dulu. Sekarang burger puah anak kita makan. Dia bukan nak kata makanan tu haram, dia ubah budaya kita makan, cara hidup kita pun akan bertukar. Sifat kita akan jadi lain. Dulu lagu kita gelisah, itu zaman kita. Zaman sekarang budak-budak Teletubbies. Pada masa dulu Teletubbies tu pun tahu Teletubbies, program TV tu. Yang kartun apa tak tahu, letak budak umur 3-4 bulan tu, dia tengok aja. Tak terfikir ke macam mana budak tu boleh tengok aja TV. Dia tak cakap apa, kita pun tak faham. Tengok yang boleh. Tapi cuba tengok, dia ada warna merah terang, purple terang, hijau, biru terang. Ada artikel orang tulis, satu penulisan saya pernah baca masa Teletubbies keluar. Dia kata Teletubbies itu satu dia panggil eksperimen orang Yahudi untuk membuat baby tu terpengaruh dengan pencampuran warna-warna tu, yang otak dia masuk dalam otak dia, yang membuat otak dia akan bertindak dengan satu jenis muzik pada masa 15 tahun 20 tahun akan datang. Sebab tu kita tak pernah terfikir boleh keluar satu muzik pasal lambak di mana di Kuantan, pasal lambak pukul 4 10 malam, pasal lambak kita pun ni mari makan. Kita pun aduh, ada ke lagu macam tu. Kau dah makan ke belum? Kau di mana tu? Ada terfikir benda macam tu?
Itu kerosakan-kerosakannya sikit. Akan datang ada banyak hingga Quran. Semua dia lupakan nanti. Orang nak menyanyi ni, Yahudi buat orang nak menyanyi. Saya dulu tu, kerja saya betul lagu, saya sediakan orang nak menyanyi. Ni, kumpulan search nak nyanyi. Nak mikrofon apa? Nak mikrofon, ni tak main macam ni. Tak main. Dia nak mikrofon 1,500 harga. Nak buat tu semua dengan speaker, lampu apa semua tu, dekat 500,000. Main-main je 500,000. Penyanyi dia tak pakai barang murah-murah. Kita murah ni kat surau masjid je. Dia orang pakai yang betul. Ni mic-mic semua dia panggil mic cayam dia panggil. Kita tak boleh nak masjid dah minta berilah imam mikrofon yang mahal sikit. Dia nak baca khutbah sedap sikit. Tak larat orang tak bagi sebab apa? Orang tidak percaya pada benda tu. Janji bunyi sudah. Itu yang takwa tak meningkat. Tiap-tiap minggu Allah suruh tingkatkan takwa dalam khutbah Jumaat. Nak takwa ni suara mesti jelas, dengar daripada speaker yang bagus. Macam penyanyi buat. Ini dapat mic cayam daripada Bilal lagi. Jangan langgar berkata-kata nanti kau akan sia-sia. Kita apa ke Bilal sengau dia ambil. Lepas tu panggil khatib pula naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok pasal mikrofon cak ayam. Barang cak ayam puan-puan jangan pakai. Barang cak ayam kebanyakannya munafik. Percaya tak? Pernah beli sardin cak ayam? Kan luar dia gambar ayam, dalam ikan. Munafik lah tu. Jangan dipercaya barang-barang cak ayam ni. Kalau nak menyanyi mahal, ke atas ni tengok. Ini semua kita tak sedar tuan-tuan. Saya cerita ni benda yang remeh-remeh. Kalau saya cerita benda-benda yang berat tentang ekonomi semua, tuan-tuan tidur pula ni. Yang remeh-remeh je. Tapi dia memang ada kita. Yang dia buat akhirnya orang Islam ni akan jadi, yang akan tinggal pada orang Islam ialah semayang je. Itu yang sebut tu. Lah hadis tu. Yang akan tinggal pada orang Islam ni, semayang je. Yang lain cara hidup, aurat, sukan, apa semua, dah tak ada Islam. Dah tak kerti macam mana kita nak Islamkan sukan ni. Macam mana kita nak Islamkan negara ni. Dah tak kerti dah. Dah tak kerti dah. Macam mana kita nak Islamkan aurat ni. Kalau nak cerita buat tutup aurat ni, orang putih tutup aurat, orang Kristian tutup. Tapi Islam lain. Islam lain. Kalau ikut kata Ustaz Azhar, maksud dia bertutup tu, tutup sampai tak nampak bentuk tubuh. Tutup tudung ni sampai tengok tak nampak bentuk tubuh. Hilang, tak tahu gemuk ke kurus ke. Begitu. Kita ni tutup, Yahudi tak, tutup fashion. Ni cap ni, cap ni, cap ni. Ada cap tu, tudung ada cap. Cap ayam ada, cap macam-macam. Saya 26 tahun, saya tanya tuan-tuan, saya tanya perempuan. Saya tulis lagu okey tak? Okey tak tulis lagu? Kerja tulis lagu okey tak? Okey tak? Siapa boleh cakap saya tulis lagu Suri Neraka? Cuba cakap. Tulis lagu Suri Neraka ni buat tulis lagu. Ada berani tak? Nak cakap tak berani sebab tak tahu. Nak cakap tak berani sebab tak tahu. Pasal apa tak tahu? Semua okey je. Daripada dulu orang tulis lagu sampai sekarang okey je. Saya tak pernah rasa bersalah. Hingga satu hari saya dapat royalty. Selepas saya dah pencen daripada tu, 5 tahun lepas tu dapat royalty. Royalty dapat lagi. Duit lagu tu, 70,000 dapat. Pergi jumpa Ustaz saya, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah. Kata, Ustaz, anda dapat duit nak pergi Mekah. Oh, bagus. Banyak dapat. 70,000. Oh, boleh. Lepas tu dia kata, duit mana? Duit, dia pun kata, duit lagu. Terus dia cakap tak sah. Ni mufti ni. Tak sah. Pasal apa Ustaz? Duit syubhah. Bila dia cakap macam tu, dia pergi ke belakang. Selama ni 26 tahun, saya duduk makan hasil syubhah. Tak ada orang kata saya, kerja saya dia teruk, hasil pendapatan saya ni syubhah. Tak ada orang pernah cakap. Sebab kita semua nak hidup senang. Bila kita tengok orang senang, kita pun suka. Kerja apa tulis lagu? Orang yang tak sebut yang banyak duit ni, kau kerja apa? Saya pembunuh upahan, dia tak sebut lah. Awak apa? Saya makan rasuah. Dia tak sebut. Yang tu dia tak sebut. Tapi orang tu buat jadi pembunuhan, jadi rasuah, pasal nak mengimbangi ni orang lain ni tadi. Kita kena ingat tuan-tuan pernah menasihatkan anak belajar betul-betul besar jadi doktor. Pernah nasihat tak? Mesti ada cakap kan? Saya mak apa saya pun cakap. Besar jadi doktor, besar jadi engineer. Betul. Besar jadi doktor, besar jadi engineer. Betul.
Tak salah. Tak salah jadi doktor. Tak salah jadi engineer. Bila saya kena sakit jantung, saya masuk dalam hospital. Besok ke kecemasan, dia orang dah pasang ni wire semua, berubat bawah lidah. Doktor Melayu Islam datang, dia pegang saya, dia kata nasib baik cik bawa cepat. Saya tunggu je apa dia nak cakap. Dia diam gitu je. Nasib baik cik bawa cepat. Mana ayat seterusnya apa? Kalau lambat mati awak. Gitu. Tapi dia cakap gitu. Bila dia tak cakap gitu, maka saya pun cakap dengan dia, bukan saya cepat doktor. Mana tu? Malaikat lambat, saya kata. Dia tengok muka saya, dia rasa macam kasar gurau tu. Dia kata dah sakit-sakit pun gurau lagi. Dia kata, saya bukan gurau. Saya nak cakap dia cakap tu salah. Dia doktor Melayu Islam. Nasib baik awak cepat, kalau lambat mana awak mati. Maknanya, kalau lambat antara saya cepat atau malaikat lambat, antara dua je. Mereka akan cabut nyawa. Dia doktor Melayu Islam. Dia sepatutnya cakap, Alhamdulillah, Allah panjangkan umur gini. Buat apa dia nak cakap saya daripada segi ilmu kedoktoran? Dia tengok kat situ, tit, okey ada can ni. Kalau tengok tit, okey ni. Kalau tengok tit, matilah. Jadi dia tengok kat situ, dia kata, saya baik cepat. Dia tengok benda tu, kita pun dah faham tu benda tu, kita bukan tahu apa benda tu. Kita tak tahu. Tu mesin dia batu campur ke, mesin cendol, kita tak tahu. Dia tit. Kalau dia mengambil kesempatan pada masa saya tengah takut nak mati ni, dia cakap dia gitu, Allah panjangkan usia cik buat alhamdulillah. Lepas ni kalau panjang umur, taubatlah. Sikit aja nak berdakwah pada waktu yang tepat ni susah tau. Saya gitu dalam Facebook sekawan saya tu, satu perempuan. Suka sangat cerita kebaikan dia. Dia jumpa kucing, dia bela, dia kasih makan kucing, berapa ekor kucing ada. Suka sangat kebaikan dia kepada kucing. Saya tengok kesian dia ni, muflis dia. Dia buat benda baik di rumah, orang tak tahu, dia heboh dalam Facebook. Dia buat benda baik rumah, orang tak tahu, dia heboh dalam Facebook. Saya pun pergi dekat WhatsApp dia, saya kata yang baik tu tak cerita, simpan dengan Allah aja. Kalau tidak jadi muflis. Okeylah. Oh, marah lah tu. Nak berdakwah pada orang ni pada masa yang tak kena payah. Pada masa kita sakit tu, kalau doktor tu cakap macam itu, Allah insafnya kita. Ni buat tobatlah. Ni Allah dah bagi peluang ni. Aduh. Saya sendiri cakap begitu pada diri saya pun. Saya rasa sebab saya orang sakit. Saya masuk ward nak operate ni, dia bagi apa, dia bagi pakabius. 3 kali pakabius, saya semua Islam Melayu. Seorang aja yang saya jumpa, ni kita nak kasih pengsan ni ya. Mengucap sikit istighfar, kita pun tersentak. Boleh mati ke? Tanya dia tengah nak terbaring. Dia kata mati tu Allahnya kerja, saya ni nak pengsankan awak ni. Dia takut. Ya kita tak tahu dia, tapi bersedia je lah. Apa pilihan kita ada pada masa tu? Tak mau operate lah. Itu tak boleh. Ni nak pecah lah ni. Apa dulu nak pecah lah. Jadi dia akan datang pasrah daripada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Gitu. Tak ada lain dah. Tak ada mak bapak, tak ada abang, tak ada dah. Allah lah pada masa tu, ya Allah. Dia pun tu, dia kata ni, tarik nafas. Istighfar, tak apa, kita astaghfirullahaladzim. Istighfar kuat sikit. Astaghfirullahaladzim. Senyap. Kita tidur. Yang 2 lagi tu pakabius, dia suruh bilang nombor. Dia tak kata, ni nak pengsan ni ya. Tuan bilang sampai 10, kuat-kuat. Dia nak dengar kita tidur ke tidak. Dia tarik nafas lah. Sambil bilang 1, 2, 4. Tidur. Dia pun, tidur. Dia pun operate. Si baik lepas tidur balik. Kalau mati. Mati sebut nombor. Masuk kubur, malaikat kejut bangun 5, 6. Ada malaikat kata kaki nombor ekor rupanya. Orang Melayu Islam tu saya cerita. Satu doktor saja saya pernah jumpa, doktor Iraq. Ni nak operate saya punya hempedu ni. Dia cakap orang putih, awak Islam. Sembahyang, kita je sebut salah. Nak berbohong pada waktu yang tepat je sebut salah. Pasal ni kita nak mati ni. Boleh jadi kalau hempedu tu pecah mati, ataupun kena penyakit kuning itu badan. Are you Muslim? Yes. Are you pray? Solat? Kita pun jawab orang putih,
sometimes. Maksud dia apa? Kadang-kadang. Dia marah ni. Dia ambil Muslim. Sometimes. Sembahyang kadang-kadang. Kau Islam, kau sembahyang kadang-kadang. Kau Islam apa ni? Dia marah. Pernah jumpa doktor marah orang macam tu? Ni cerita nak operate perut kita, dia tanya bab sembahyang. Pernah jumpa? Doktor nak operate, dia tanya bab sembahyang. Itu belum lagi kita nak sembahyang, tak imam pusing belakang, apakah rukun sembahyang? Mati kita. Itu tempat yang betul. Tak imam pusing belakang. Cuba baca kita 13 rukun sembahyang ni, kita sebelum sembahyang. Lentang bukan kita. Contoh imam kata cuba ulas sikit kalimah syahadah, pengsan kita. Tuan-tuan, doktor begitu, mana nak jumpa? Doktor kebanyakannya dilatih oleh ayah, belajar pandai-pandai jadi doktor, belajar pandai jadi doktor, bila besar dia jadi doktor. Tapi perhubungan ilmu Allah, ilmu dunia Allah yang ajar pada dia tidak bersambung dengan tauhid Allah, tak bersambung. Maka dia pun kejar dunia, nak kaya. Tentang pernah masuk hospital yang bayar mahal, pernah masuk hospital bayar mahal. Nanti dalam tu habis segala bil keluar dengan pinggang kertas semua-semua. Buat mengarut harga. Pinggang kertas 200-300 semua-semua gini-gini. Pasal nak cari mahal ni. Mahal ni bukan pinggang kertas, bukan apa. Mahal ni yang menanggung doktor ni belajar dulu. Siapa buat macam itu? Yahudi. Kan hari ni kan hospital semua swasta. Ada ke dia tulis kat situ? Kalau masuk hospital swasta, garanti panjang umur sikit daripada hospital kerajaan. Ada tulis? Tak berani. Kalau dia tulis macam tu, semua orang pergi swasta, belajar beratus ribu pun tak apa. Tapi kita pergi pasal apa? Konon-konon cepat. Siapa kata cepat? Sama juga. Cuma Yahudi punya style, cik sabar ya, duduk. Nak minum dulu? Nak apa dulu? Panas ke? Saya jaga kipas. Dekat hospital kerajaan, yang datang beribu, yang jaga 4-5 orang. Bila masa, saya tolong kipas ya. Saya gini kan, pengsan dah tu. Yang tempat bayar gaji mama dengan ipan, masuk ada aircon, ada TV besar. Kita, dia, maksudnya apa? Yahudi ni, itu dalam perempuan tengok, dia lalaikan minda kita supaya kita lupa kepada kesesaran kita. Dia buat kita selesa, tapi dalam masa yang sama, minda kita tu dilembut-lembutkan untuk kita senang mengikut cara dia. Ini Yahudi. Itu dia. Jadi soalan pertama, soalan pertama ni, nak bagi hadiah banyak, pukul 10 ni. Berapa batu persegi tanah yang diberikan kepada orang Arab di Palestin tadi? Berapa? Aish, punya pen kertas ada, saya tengok tu, saya satu pun tak tulis. Berapa? 4,000? Mari sini. Hadiah mana-mana je kan? Hadiah mana-mana je? Mana je kita? Nak yang mana? Ambil sendiri lah. Pilih nak apa ambil. Silakan ambil cepat. Ambil lah. Ni orang muda punya apa ni? Fashion cup, healing cup, health cups. Ambil. Nak apa? Suka hati ambil. Itu yang nak tengok. Okey, soalan kedua, tanah untuk orang Yahudi berapa? 5,000? 5,000? 55? 5,300. Okey, sila ambil. 5,300 betul. Pilih. Banyak hadiah ni. Oh, jangan main-main ya. Nak bagi kat rumah buat kenduri kecil-kecil. Sila ambil. Pilih je. Tak boleh, kena ambil, tak boleh. Kena ambil. Ni memang dia beri. Ambil. Dia beri. Ni buat naik semangat. Bukannya ni, tak boleh buat mati, tapi okey. Boleh buat hidup. Ambil naik mana? Itu. Maknanya kuat minum air. Ini Allah beri tu atas kehendak dia. Okey. Apa maksud Israel tadi? Bani Israel. Oh, kelah. Nampak sangat nak hadiah. Mari ambil. Sila. Saya bergurau. Mari ambil. Sila ambil. Ni saya tak pernah buat macam ni, pertama kali saya buat ni. Okey. Lagu berlari berkejaran, tahu apa? Tahu tapi nak jawab malu ni. 70, awal sangat.
75. Sila ambil. Jangan sama malu lah. Apa nak malu? Semua orang tahu. Zaman tu kita lalu. Kan? Bukan kita tak lalu. Sama. Sebutkan 2 Nabi orang Yahudi. 2 Nabi orang Yahudi. 2 Nabi atau Rasul orang Yahudi. 1. Dengan Nabi Yusuf. Betul. Mari. Ambil. Pilih. Ada lagi banyak ni. Tapi tak laku nampaknya. Raya nampak lagi Ambil yang mana nak ambil. Bunga telur tu tidak katanya. Okey, ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa pula tu 7 orang? Baik. Ada tak tadi saya sebut tentang neraka? Neraka tadi. Mengapa orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Sebab apa? Sebab apa dimasukkan orang tu dalam neraka jahanam? Pasal apa? Sebab tak dengar. Sebab dia berlakon 6 jahanam. Sebab apa? Sebab bukan, salah tu terbalik tu. Kenapa kita dimasukkan ke neraka jahanam, tidak neraka yang lagi 6 tu? Sebab apa? Baik. Maksudnya kena ulang balik tu. Kita masuk dalam neraka jahanam sebab kita beriman kepada Allah, tapi kita derhaka kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, tapi kita derhaka. Apa itu derhaka? Kita tidak mengerjakan amal soleh. Kita tidak menjaga hati kita dengan tasawuf. Maka kita masuk neraka jahanam. Tapi tak apa. Saya bagi hadiah. Saja je. Kau siap bila nak balik? Saya boleh teh ni. Pasal berani jawab, ambil tak apa. Lagipun tak apa je. Kan? Okay. Sama-sama. Baik. Sekarang saya nak tanya tentang satu perkara yang saya tak sebut tadi. Tapi kalau tuan-tuan atau perempuan belajar, sebutkan satu rukun ihsan. Ataupun apa itu rukun ihsan? Rukun ihsan. Sebutlah, jangan takut dapat hadiah lagi banyak lagi bagus, jangan malu. Kita ni bukan tamak, kita orang bagi kita kebaslah. Sebutkan rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Dah belajar tapi nak sebut tu malu pula. Pasal dia terbalik-terbalik, benda yang sama. Kan? Rukun ihsan. Menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kita, ataupun memang kita tahu Allah lihat kita. Seolah-olah macam Allah tengok kita. Tapi kalau kita tak terasa sampai takut kalau Allah tengok kita, tapi kita tahu Allah tengok kita, maka kita akan jadi orang yang disebut sebagai muhsinin, yakni orang yang melaksanakan Islam. Bila ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, maka lengkaplah kita. Okey. Tadi saya ada sebut salah satu daripada dua kuasa besar bangsa-bangsa bersatu yang dipengaruhi oleh Yahudi. Siapa dia? Saya sebut 5 tadi. Saya bagi 2, sebut 2. 2 kuasa besar yang dipengaruhi oleh Yahudi, yang sehingga hari ini kekal sebagai kuasa veto di dalam PBB, bangsa-bangsa bersatu. Sebut 2. Dia ada 5 negara. Sebut 2. Dia bukan baluk dengan kemaman ni, bukan ni. Bukan. Sebut 2. Okey, kalau tulis antara negara yang diruntuhkan rajanya, yang dijatuhkan rajanya,
Apa? Ya? Oh, dahsyat, saya minta satu, dia bagi dua. Maka kena bagi dua lah. Ambil, dapat dua hadiah. Lepas dua. Malu pula. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ni Allah bagi nikmat, ambil. Kan? Ini bukan kena lumba lari ke apa tidak. Baik, terima kasih. Habis itu terpulang. Kalau nak sedap lagi, sedekah pada saya balik. Okey, ada lagi 4 kat sini. Saya nak sebut tadi, saya tak tahu banyak juga benda saya tak sebut tadi. Baik. Saya nak sebut, saya tulis lagu berapa tahun? Ha? Cepat aja kalau bab lagu ni. Mai ambil. Tadi apa? Mai ambil. Nak apa ambil? Ha ni. Ni nak basuh ubi kayu ke apa ke? Pilih je, pilih. Ada 3 lagi. Siapa nama penuh Nama penuh sahabat ustaz saya yang kata duit tu syubhat. Penuh dia. D-Z-A-B. Nama pendek dia lah. Nama pendek dia Junaidi. Bukan Junaidi, ustaz saya. Ini yang cakap pasal duit syubhat tak lagi bekas dia tu. Ya? Dr. Zulkifli apa? Al-Bakri. Boleh. Sila. Diterima. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, orang Terengganu. Alim orang dia. Alim dan pilih. Alim dan tak tahulah, saya tak tahu, tapi saya tengok dia sangat, macam mana cakap saya sakit dia datang, orang ada masalah di Melaka dia pergi, orang ada mati anak dia pergi. Susah juga nak cari mufti sampai standard macam tu. Pergi mengucapkan takziah, boleh pergi. Tujuan dia satu. Dia pergi nak mengekalkan akidah-akidah orang yang sedang dah menjadi baik ataupun orang yang sedang dirundung malang. Boleh kita buat macam tu. Nak jaga akidah orang tu supaya tak rosak. Dengan cubaan-cubaan daripada Allah, sama ada cubaan senang ataupun cubaan yang menyusahkan. Okey, Ustaz guru kitab Fatih Faridah saya siapa? Guru kitab Fatih Faridah. Kitab Fatih Faridah tu saya tak sebut tadi, tapi guru tauhid saya siapa? Ustaz. Ada 2 patah perkataan di belakang dia. Cepat-cepat ni tinggal terpuai dengan penapis santan je ni. Ustaz Wan Junaidi. Itu yang bunyi tu. Yang mana yang Wan Junaidi? Siapa dia? Sila. Mari. Ambil ada 2 je. Pilih. Nak yang mana? Yang ni boleh. Yang ni boleh. Ataupun yang ni boleh, yang ni boleh. Dua-dua boleh. Sila. Lepas tu tinggal 1 lagi. Habis 1. Mai puan, jangan malu. Jangan malu, apa nak malunya? Mentang-mentang lah bakul saja. Cuba kalau emas keping, lama dah berlari ni. Kan? Nak kata malu kan? Benda pula Allah. Kau dalam ni pati tadi isi lah buah zaitun dengan apa kan ni kan? Nak sampai, nak yang mana? Tak payah. Tak payah. Yang ni bocor ni. Ni ada cerita tuan-tuan, bakul macam ni. Ada satu orang gila, bila dia nak keluar daripada wak gila, dia akan test. Dia salah satu test tu ialah dia bagi bakul bocor macam ni. Dia test hari terakhir, doktor tu test, dia kata lama dia kasi, lama. Ini lagi kita nak check ni, kalau okey boleh balik. Okey. Nak buat apa dia kata? Tu ambil bakul ni. Yang bakul tu dia kata ambil air kat sana, bolang kolah ni. Orang gila tu tengok doktor tu. Dia senyum. Dia tu doktor gila ke saya gila dia tu. Doktor kata pasal apa? Kan bakul tu bocor. Kalau saya ambil air tu situ, nak bolang kolah sini, tu kerja bodoh tu tumpah habis tu tak sempat. Doktor kata, "Oi, pandai tu," kata dia.
Pasal apa? Pasal bakul bocor boleh ke buat air. Doktor kata dia dah sembuh. Maka bila dia, doktor tu macam mana boleh tahu? Kita guna ni lah, dia kata. Kita kan semua ada ni, kita pakai ni, kata dia. Doktor kata dia dah okey, normal. Sign surat, bawa keluar. Dekat nak keluar tu doktor pun teringat. Dia pandang belakang. Nak tanya tadi tu, ini tu apa, kata dia. Lah doktor, benda macam tu pun tak tahu. Ini buah pinggang, kata dia. Doktor pun minta balik surat sebelah sini. Masuk balik. Bakul ni lah tuan-tuan. Jadi malu kan ambil bakul ni kan. Takut dia cop buah pinggang pula. Jadi, tak apalah. Soalan terakhir berapa tahun orang Yahudi sesat di padang pasir Sahara? Berapa tahun sesat padang pasir Sahara? Apa makanan dia di padang pasir Sahara? Sesat berapa tahun? 40. Ada boleh bagi 2 dah. Satu seorang. 40. Makanan dia? Manna wassalwa. Ada tu dalam surah Baqarah tu. Kita ni bukan kata tak baca. Kita baca tapi dia kadang-kadang dia sekali lalu. Tapi saya teringat-ingat perkataan saya tak boleh lupa. Sebab sebutan dia sedap. Manna wassalwa. Sedap perkataan tu. Daripada yang dekat highway tu, saya tengok, nak tergelak saya, tak iklan apa. Perkataan Arab juga. Qulubna laleh nama dia. Ada tengok? Kat highway tu tepi besar. Qulubna laleh. Saya, apa produk kau jual ni? Mari beli Qulubna laleh. Saya tahu lah tu perkataan Arab. Tapi dah yalah, dalam perkataan ni silakan puan ambil puan. Sila. Ambil dah lepas ni bagi baju sama tu wasum lah. Ni Persatuan apa baju tu? Persatuan apa berjanji? Bukan? Baju sama susah kan nak cari ni. Kalau kat Penang dia bagi Borea kan. Aja cukup lah cerita tu lebih kurang. Cuma cerita tu tidak lengkap. Tapi kita dalam keadaan kita nak cerita serius sangat tak boleh. Dia perempuan balik muka masam aja. Kan? Cerita ringan. Tapi pokok pangkal dia, kita duduk. Bila kita dapat satu maklumat, dia panggil orang putih generate. Generate ni maksudnya macam mana? Generator, biasa generator. Generator ni, bila dia generator tu kita start, hidup generator. Generator tu hidupkan elektrik. Generator maknanya dia berkembang. Bila saya bagi tahu satu pasal Yahudi, perhalusi benda tu. Tengok anak kita, ada unsur Yahudi tadi. Tengok anak kampung kita, dah ada unsur Yahudi. Yahudi tak ada tempat kita, saya sebut tadi. Tapi ejen dia ada. Jadi kita boleh tengok anak kita. Jangan sampai satu hari bila kita rentapkan tudung anak kita, ada lambang Kristian di dadanya. Perkara ini dah berlaku. Itu yang nampak. Yang tak nampak, bila dia pandai, dia besar apa semua, dia dah tak semayang, tak apa, itu lagi teruk. Sebagaimana hari ini kita tengok orang Israel bunuh orang Palestin, kita sedih. Betul tak sedih? Sebab apa kita sedih? Sebab kita orang Islam. Bila kita orang Islam, kita ada satu sifat, nama dia halawatul iman, kemanisan iman. Bila kita tengok orang Islam lain diseksa, kita sedih. Tetapi orang-orang di Palestin yang mati, kalau dia tidak ada hutang dan dia mati di atas niat memperjuangkan tanah air dan agama, dia mati syahid. Kita kat sini, kita tengok anak-anak kita, bangsa kita dipengaruh Yahudi, tak mati-mati, dan dia punya asi, derhaka dia berpanjang sepanjang hidup. Yang tu kita tak sedih. Ini yang pelik. Orang yang mati syahid tu kita sedih. Orang yang jiwanya dirosak oleh Yahudi hingga matilah keadaan fasik, masuk ke jahanam, yang tu kita tak sedih. Ini pelik. Jadi sebab tu, walaupun cerita ini ringan, tapi dia punya impact dia terbesar pada hidup kita. Kesan dia besar. Jadi kita sama-sama fikir, perempuan ada anak, saya ada anak. Saya pun tak tahu apa kerja pada anak saya. Seboleh-bolehnya saya nak dia jadi baik lah. Yang perkahwinan pertama dulu, hidup moden, saya tak hantar segala agama. Yang perkahwinan kedua ni, walaupun anak baru-baru kecil-kecil, saya pun dah tua pasal kahwin lambat, tapi saya nak dia orang belajar agama. Sebab saya hidup dulu, saya kerja duit, sekali 55, kalau Tuhan beri lagi 5 tahun ni, kalau lagi 60, mati. Apa lagi nak buat duit? Lepas tu saya bagi anak saya, kalau dia tahu Quran, tahu semayang aja, lepas tu susah. Tak boleh nak makan sedap, tak boleh nak makan steak, tak boleh nak lepak kat hotel, tak boleh nak pergi holiday kat pulau. Tak apalah.
60 mati masuk kubur, lepas tu kita dapat lagi besar. Saya fikir itu aja. Dulu saya kecil, saya ingat umur 55 ni, lamanya lagi. Sekarang sampai 55 tu, ya Allah cepatnya aku. Terutama lagi jantung sakit, paru-paru sakit-sakit. Allah cepatnya aku nak mati. Sampai situ. Masa muda begini, mana ada rasa sakit? Tak rasa. Lambat rasa. Macam-macam boleh buat. Tiba-tiba sampai sini, saya rasa macam baru semalam saya duduk layan Siti Nurhaliza, saya duduk layan Amy Search, saya duduk layan Kumpulan Wing. Macam baru je. Baru sangat. Tiba-tiba hari ni, Allah, aku dah sampai sini tua dah. Dah tua nak berjalan tak larat. Kejap sakit lah. Jadi bagus Allah beri kesihatan, kesakitan pada saya ni sebab buat saya insaf sangat. Tiap-tiap kali saya nak mati je. Apa pun rasa dalam badan. Sebab tuan-tuan tak sakit, perempuan tak sakit macam saya. Saya gastrik ada, paru-paru ada, semua ada, perempuan pun ada kan. Tapi saya ada penyakit. Paru-paru sakit, jantung sakit. Tengah orang soalan dia tu, ada jantung maksud dia ada sakit jantung, ada jantung tak ada jantung lama dah jalan sakit ni usus sakit dan semua banyak. Maknanya kalau mati dah bok tu. Pasal apa? Macam-macam. Biasalah. Kita ni selalu pelik. Pasal apa dia mati? Tak tahu lah tiba-tiba mati pelik. Anak saya tadi 25 tahun mati. Dia ada sejarah pertumbuhan, tapi sihat je, tiba-tiba mati. 25 tahun mati. Dia tak boleh nak cerita kadang umur tua kemudian terpulang pada Allah. Yang penting kita bersedialah. Saya cakap ni pun dalam keadaan dah baru sedar. Dulu orang nak cakap dengan kita tak dengar, masa tu kita sihat. Tu saya kata tadi, nak berdakwah pada orang, tengok keadaan dia. Tengok keadaan dia. Jangan dia tengah sombong, tengah gagah kita masuk, lagi rosak dia. Ini pendekatan Tok Guru Haji Hadi hari ni. Dia tak nak lagi dah bercakap satu perkara yang buat orang lawan balik hingga orang tu merosakkan iman dia. Kita nak berdakwah, jangan sampai kita cakap dengan anak kita ke apa hingga dia lawan kita balik, rosak, derhaka dia dapat, dosa dia dapat. Itu kita nak kena jaga, nak dakwah dengan keluarga ke apa. Tapi benda ni susah, benda yang sangat susah. Jadi harap-harapnya perempuan semua sebagai ibu-ibu dan sebagai isteri boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan keluarga Islam, insya-Allah. Cukup sampai situ, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. رب زدنا علما وألهمنا بالصالحين وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.